Seramai 11 orang anggota sindiket dada terbesar di Sabah, termasuk ketuanya yang dikatakan seorang bergelar Datuk, dijangka dihadapkan ke mahkamah di Kota Kinabalu. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Zainuddin Ahmad berkata, Ketua Unit Jenayah Berat KUJB, Jabatan Peguam Negara, telah memberikan lampu hijau untuk mendakwa ke-11 individu terlibat. Beliau berkata, siasatan terhadap sindiket itu yang telah lama beroperasi dan berkembang daripada aktiviti berkaitan kontraban kepada rangkaian dada terbesar di Filipina dan Indonesia telah selesai. Kami mempunyai cukup maklumat untuk membawa kes ini ke mahkamah dan kebenaran untuk mendakwa telah dikeluarkan, katanya ketika sidang media selepas bengkel pemerkasaan komuniti untuk mencegah penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial di sini hari ini. Zainuddin berkata, semua aset milik anggota sindiket yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kegiatan dadah telah dirampas. Sementara itu, Zainuddin berkata, daerah-daerah tertentu di Sabah seperti Tawau dan Sempurna dikenal pasti sebagai kawasan panas aktiviti dadah kerana kedudukannya yang hampir dengan zon selatan timur Sabah, sementara di Labuan keadaan masih terkawal. Beliau berkata kalau dahulu sindiket dadah di Sabah mendapatkan bekalan dari Filipina, tetapi kerana penguatkuasaan yang meningkat di Filipina, keadaan berubah dan bekalan dadah di negara jiran datang dari Sabah. Prosiding mahkamah yang akan datang ini merupakan satu pencapaian penting dalam memerangi jenayah berkaitan dadah di rantau ini dengan pihak berkuasa aktif menangani cabaran daripada sindiket sedemikian, katanya. Media sebelum ini melaporkan lebih daripada RM7 juta aset milik satu sindiket dadah di Sabah yang didakwa diketuai seorang penaung badan bukan kerajaan NGO yang bergelar Datuk telah dirampas. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Pichai berkata aset itu disita di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Beliau berkata, sejak penahanan ketua dan anggota sindiket itu pada 25 Disember tahun lepas, polis merampai pelbagai aset, antaranya 22 akaun bank dengan simpanan berjumlah RM420,000 yang telah dibekukan, 18 kenderaan mewah bernilai RM6.6 juta, barang kemas dan jam tangan bernilai kira-kira RM100,000, serta uang tunai RM35,000. Polis percaya penaung NGO itu menjalankan kegiatan pengedaran dadah di luar Sabah lebih dari 8 tahun. Penunggang Grab himpun di ibu pejabat protes pemotongan kadar. Lebih 100 orang penghantar makanan Grab berhimpun di ibu pejabat syarikat itu di Petaling Jaya Selangor petang tadi bagi membantah penurunan kadar bayaran penghantaran untuk mereka. Mereka menyorakan rasa tidak puas hati dengan penurunan kadar asas daripada RM5 kepada RM4. Penghantar yang ditemui Malaysia kini, Aidil Ishak berkata, mereka dimaklumkan berkenaan penurunan itu secara tiba-tiba pada 16 Januari lalu. Kami tidak tahu kenapa mereka turunkan harga. Sebab itu kami datang ke sini. Mereka hantar mesej pada 16 Januari dan mengatakan ia isu teknikal, kata pemuda berusia 30 tahun itu. Aidil berharap Grab akan mengembalikan kadar bayaran seperti sebelum ini, yaitu RM5 ke atas. Kami nak macam dulu, kalau RM5 bolehlah, katanya. Wakil Persatuan Rakan Penghantar Melaka, Yasir Rosli 40 tahun, pula berharap kerajaan campur tangan berkenaan perkara ini. Kami meminta pihak kerajaan supaya lebih mendengar keluhan rider sebab makin hari makin ketara penindasan terhadap kami.
katanya, yang bertolak dari negeri itu untuk menyertai protes hari ini. Semalam, persatuan yang dikenali sebagai Persatuan Perpaduan Rakyat Penghantar Malaysia PPRPM menyifatkan pemotongan kadar tanpa rundingan itu sangat tidak menghormati perbincangan yang telah dibuat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini. Isu itu dibangkitkan dengan Perdana Menteri pada sesi temu Anwar di Petaling Jaya. Terdapat juga perbincangan dengan Menteri Pengangkutan, Menteri Komunikasi dan Menteri Sumber Manusia di pejabat Perdana Menteri. Ketika itu, semua syarikat penyelia termasuk GrabFood bersetuju untuk menyemak semula kadar upah bagi pemandu mereka. Menurut persatuan itu, sambil menegaskan kerajaan perlu mengeluarkan dasar atau garis panduan untuk keseluruhan ekosistem ekonomi gig. Turut serta dalam protes yang bermula jam 3 petang itu adalah Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, yang menyorakkan komitmen untuk memastikan keluhan para penghantar makanan dibawa ke Dewan Rakyat. Saya akan memastikan semua ahli parlimen, sama ada kerajaan atau pembangkang, akan terus membawa sorak tuan-tuan dalam Dewan Rakyat pada Februari nanti. Kita akan mendesak kerajaan untuk mempercepatkan akta P-hailing dan e-hailing yang menjaga kebajikan penghantar makanan kita, katanya ketika berucap. Tidak lama kemudian, Naib Presiden Persatuan Penghantar P-hailing Malaysia Penghantar Abdul Hakim Abdul Rani 43 masuk ke pejabat untuk berunding dengan pihak pengurusan. Perbincangan berjalan kira-kira 30 menit dan dia berkata wakil syarikat meminta sedikit masa untuk meneliti keluhan mereka. Dia cakap dia pun tak boleh bagi kepastian kerana mahu bercakap dengan pihak pengurusan tertinggi. Sekiranya tidak diselesaikan mengikut apa yang kita minta, insya Allah kita akan turun lagi, katanya lagi. Para peserta protes bersurai kira-kira dalam jam 6 petang yang tadi.